haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah sekalian, seperti biasa kita mengucapkan banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah beri pada kita pada tengah hari ini. Dan kita dengan nikmat ini tuan-tuan mohon pada Allah Subhanahu wa taala bagi kita hidayat supaya kita dapat tukar nikmat ini jadi amal soleh. Okey, dengan kita cakap pada Allah SWT sungguh-sungguh dalam hati kita, iyyaka na'budu, sebagaimana yang saya sebut sebelum ni, ya Allah saya berazam ya Allah pada hari ini untuk bersungguh-sungguh mengabdikan diri pada kamu, yakni ikut peraturan kamu. Jadi dengan keazaman dan niat tuan-tuan kita mulakan kita punya tazkirah kita ini dengan lafaz auzubillahi minasyaitonirrajim, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, dan kita istighfar banyak-banyak supaya Allah bersihkan hati kita, mudah ilmu tu nak masuk dalam hati kita. Jadi saya sambung terus tuan-tuan pada muka surat 28 pada muka surat 28, yang mana hari itu kita dah cerita pasal mengenai untuk bina manusia yang terbaik ni kita memerlukan dua kemahiran. Okey, yang kita sebut pertama sekali kemahiran tu kita sebut sebagai kemahiran attitude attitude skill. Okey, satu lagi kita panggil dia technical skill. Dan kedua-dua kemahiran yang Allah sebut dalam Al-Quran pada surah Al-Qasas. Tuan-tuan boleh tengok pada surah Al-Qasas, surah yang ke 28. Surah Al-Qasas, surah yang ke 28. Surah 28 ayat yang ke ke-11. Surah nombor 28 ayat yang ke-11. Okey. Kalau kita baca surah ni tuan-tuan surah ni menceritakan perbualan antara anak Nabi Syuaib dan ayah dia. Okey, ketika Nabi Musa tuan-tuan Nabi Musa, kalau kita tahu dia lari daripada orang Firaun sebab dia secara tak sengaja telah membunuh salah seorang daripada kaum Firaun. Jadi lepas tu dia orang nasihatkan dia supaya keluar daripada Mesir dan dia lari ke negeri Madian. Okey, kalau tuan-tuan baca kisah surah Al-Qasas ni, okey, tuan-tuan boleh tengok cerita dia tu. Okey. Bukan ayat 11, ayat 26 silap. Ayat 26, bukan ayat 11. Okey. Jadi kalau kita lihat peristiwa tu bila Nabi Musa lari ke negeri Madian, di mana ketika tu dia melihat ada orang memberi minum kepada lembu kepada binatang ternak. Lepas tu ada dua orang wanita juga sedang menunggu giliran untuk beri minuman kepada binatang ternak, tapi dia perempuan tuan-tuan, jadi dia kekuatan dia tidak begitu dari segi fizikal dia. Jadi Nabi Musa tolong untuk bagi minuman kepada binatang ternak kedua orang perempuan tadi. Jadi bila perempuan balik ke rumah, diceritakan kisah tu kepada ayah dia, dan ayah dia suruh jemput lelaki tersebut datang ke rumah. Jadi bila lelaki itu datang ke rumah, ini perbualan antara anak perempuan tu dengan ayah dia. Apa dia cakap? Dia kata qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Itu pada ayat 26 surah Al-Qasas surah 28. Berkata salah seorang daripada anak perempuan tersebut, dia kata apa? Ya abati, wahai ayahku, istajirhu. Apa istajirhu? Sewalah dia. Perkataan istajir ni maknanya sewa tuan tapi ambillah ia bekerja. Maknanya ambillah ia bekerja. Sebab dia sebut kat situ inna khaira man istajarta. Okey, sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu nak ambil pekerja, dia mempunyai dua kemahiran. Okey, kemahiran yang pertama kita sebut sebagai al-qawi. Al-qawi ni kalau dalam bahasa kita sebut sebagai, kita panggil kekuatan. Qawi ni kuat Jadi maknanya kekuatan fizikal atau kekuatan teknikal. Makna technical skill, physical or technical skill, itu kemana al-qawi. Dan satu lagi kemahiran yang mesti ada dipanggil al-amin. Al-amin ni maknanya jujur. Okey, apa makna jujur tu? Kalau dalam bahasa kita sebut siapa jujur?
integriti. Dalam bahasa pengurusan kita sebut integriti. Jujur ni, integriti nak mana jujur. Okey. Kalau kita tengok dalam istilah pengurusan, integriti ni, macam mana kita define integriti tu? Saya cerita kita apa makna integriti. Apa tu integriti? Tuan-tuan semak balik kepada definisi yang diberi oleh Institut Integriti Negara. Apa definisi yang diberi oleh Institut Integriti Negara pasal integriti? Integriti ni dimaksudkan sebagai mematuhi peraturan. Seorang pekerja yang ada integriti adalah seorang pekerja yang mematuhi peraturan organisasi. Itu dipanggil pekerja yang ada integriti. Tapi hari ini satu, okey, penting untuk kita mematuhi peraturan organisasi. Tapi lagi penting kita mematuhi peraturan apa? Peraturan Allah. Okey, kenapa tuan-tuan? Kenapa mematuhi peraturan Allah sangat penting? Sebab apabila seseorang itu mematuhi peraturan Allah, dia akan ada apa tuan? Dia akan ada iman. Ataupun kita panggil ihsan. Apa tu ihsan? Apabila dia buat suatu perkara, dia seolah-olah nampak Allah melihat apa yang dibuat. Ataupun kalau dia tak nampak Allah lihat, dia yakin Allah tengok dia. So maknanya tuan-tuan, orang yang yakin bahawa Allah melihat dia ketika dia melakukan suatu perkara, itulah orang yang jujur. Bermakna tuan-tuan, kejujuran ni takkan boleh ada kalau seorang tu tidak ada the feeling of God in him. Maknanya dia merasakan bahawa Allah melihat dia. Selalunya dia merasakan siapa melihat dia? Bos melihat dia, betul? Bos melihat dia. Kadang-kadang bos ada depan, bukan main rajin dia kerja. Okey, kalau bos tak ada, nampak tu. Tapi hari ni tuan-tuan, boleh ke bos supervise subordinate sepanjang masa? Boleh? Tak boleh tuan-tuan. Yang boleh supervise subordinate kita sepanjang masa hanya Allah. So hari ni kalau kita nak subordinate yang berkualiti tuan-tuan, pekerja yang berkualiti, kita kena develop integrity dia. Apa integrity ni? The feeling of God in him. Maknanya dia merasakan Allah melihat dia. Dia merasakan Allah bersama dia. Orang yang macam ni tuan-tuan, dia akan ada dua jenis kualiti. Pertama sekali, dia akan rasa kuat ketika melakukan suatu perkara. Sebab apa? Sebab dia rasa yang maha hebat tu ada bersama dia. Yang kedua tuan-tuan, dia akan berhati-hati dengan dia punya pekerjaan dan perbuatan dia. Sebab dia merasakan yang maha hebat tu, yang maha kuat tu sentiasa memerhatikan dia. Ini jenis kualiti manusia yang ada integriti. Okey, jadi Allah kata nak bina manusia yang terbaik ni, dia mesti ada dua skill. Skill yang pertama adalah kita panggil integrity skill atau kita panggil attitude skill. Skill yang kedua adalah skill apa? Technical. Tetapi integrity skill precede tuan-tuan, dia mendahului technical skill. Saya dah cakap dulu, integrity skill ni tuan-tuan adalah kebolehan kita untuk buat benda yang betul. Jadi kalau kita dapat merasakan Allah ada bersama kita tuan-tuan, bermakna kita akan dipandu dengan yang maha bijaksana. Nampak tak? So bermakna setiap decision making kita, setiap keputusan yang kita buat, insya-Allah akan kita lakukan dengan betul sebab kita guided. Okey, kita dipandu oleh yang maha bijaksana. Itu sebab kenapa integrity skill ni sangat penting. Tapi masalah dengan kita tuan-tuan, nak develop integrity skill ni mesti melalui apa? Nak dapat integrity skill ni, the feeling of God in you, yang kita sebut sebagai iman atau ihsan tu, mesti melalui apa? Mesti melalui Al-Quran. Itu sebab kalau tuan-tuan tengok, dia punya dalil duduk pada surah, buka pada surah Al-Anfal. Surah yang ke apa dia panggil apa? Surah yang ke-8 ayat yang kedua. Hari ini kita sebut sebagai integrity, attitude dan sebagainya. Tapi attitude tu makna tuan-tuan kejujuran. Orang takkan jujur tuan-tuan kalau dia tak takut pada Allah. Manusia takkan boleh jujur kalau dia tidak takut pada Allah. Okey? Sebab jujur ni benda yang duduk ke dalam. Tak ada siapa tahu kecuali Allah. Okey, orang hanya boleh jujur kalau dia ada the feeling of God in him. Tapi nak develop the feeling of God ni, kita takkan boleh develop kecuali Allah saja boleh bagi benda tu. Dan Allah akan hanya bagi benda tu kalau manusia comply to his rule. Okey, jadi Allah sebut tu pada surah ayat Al-Anfal tu surah 8 ayat yang kedua.
Allah kata innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Di tengah-tengah ayat tu Allah kata apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya akan bertambah keimanan dia, keyakinan dia bahawa Allah melihat dia. Nampak? So maknanya nak dapat integrity skill macam mana? Mesti melalui Al-Quran. So hari ni kalau kita nak bina subordinate pekerja, kita punya workforce yang kuat tuan-tuan, yang ada integrity, kita tak pakai Quran, forget about it. Takkan dapat that skill. Tapi yang ni orang tak nak pakai. Okey, kita tengok dalam kita punya soft skill punya training, ada pakai Quran. Jauh mana pakai Quran. Tapi kita nak pekerja yang terbaik. Dalam Al-Quran Allah kata pekerja yang terbaik mesti ada 2 skill. Pada surah Al-Qasas tadi. Okey, yang kita sebut sebagai nombor 1 qawi, yang kedua amin. Dan amin tuan jujur ni dia contribute 100%. Kenapa dia contribute 100% tuan-tuan? Sebab dia sahaja yang mengandungi leadership skill. Integrity ni adalah leadership skill. Kenapa leadership skill penting tuan-tuan? Sebab without leadership skill kita akan buat benda yang salah. Okey, yang qawi tadi technical skill itu dipanggil management skill. Kalau you are very good in managing tapi without leadership skill, apa akan berlaku? Saya cakap dulu, you will be very efficient in doing the wrong things. Sebab you guided by syaitan. Okey, dipandu oleh syaitan. Sebab apa? Siapa yang tak belajar Al-Quran, apa akan berlaku? Surah apa? Buka pada surah Az-Zukhruf balik. Surah Az-Zukhruf, surah yang ke 40 berapa tu? 43. Surah 43 ayat 36 dan 37. Okey, without leadership skill, okey, kita akan dipandu oleh syaitan. Okey, Allah sebut tu pada ayat 37, 36 dan 37. Allah kata wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling daripada zikri rahman. Saya dah beritahu dulu tentang apa makna zikri rahman. Zikir maknanya Al-Quran. Ini dulu saya dah beritahu dulu. Dia punya dalil duduk pada surah Al-Hijr ayat 9. Makna zikir tu duduk pada surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat 9. Jadi kita nak ambil balik kat situ, siapa yang berpaling daripada zikri rahman, ingat Ar-Rahman, ingat Allah. Makna ingat tu maknanya taat, taat tu maknanya ikut peraturan, maknanya daripada Al-Quran. Itu sebab zikir disebut sebagai Al-Quran. Sebab nama Al-Quran pun sendiri Az-Zikru. Okey. Jadi siapa yang berpaling daripada Al-Quran, Allah kata nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling daripada Al-Quran, Allah kata aku akan ikat syaitan tu sebelah dia, dan syaitan itu akan jadi kawan rapat dia, penasihat dia, yang akan guide dia. Nampak? Okey, sebab kita tuan-tuan dikawal oleh two forces ni. Nombor 1 Allah, yang kedua adalah syaitan. Kalau kita tidak pilih untuk dekatkan diri dengan Quran, syaitan akan jadi penasihat kita. Dia yang akan guide kita melalui kita punya self talk. Dulu saya ada cerita sebab hati kita ni dia masuk 2 jenis arahan. Satu daripada hidayat Allah, satu daripada bisikan syaitan. Jadi siapa tak ngaji Al-Quran, yang akan masuk skrip dalam hati itu hari-hari adalah bisikan syaitan. Okey, apa syaitan akan buat? Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Syaitan itu akan menghalang mereka daripada jalan yang lurus tu. Nampak? Itu kerja syaitan. Dia dah bersumpah pada Allah pada surah Al-A'raf. Apa sumpah dia? Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Itu sumpah syaitan pada Allah. Wahai Tuhan, disebabkan kau telah letak kami ni, aku ni makhluk yang sesat, iblis kata, la aqudan, aku akan, dia panggil apa? Alihkan manusia ni. Maknanya pesongkan manusia ni daripada jalan yang lurus. Maknanya jalan yang lurus, buat decision yang salah, aku akan pesong balik tiap-tiap hari. Okey. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Tapi mereka rasa mereka dah buat benda yang betul. Mereka dah mendapat petunjuk. Itu sebab siapa yang tak mengaji Al-Quran, kadang-kadang mereka buat kerja sungguh-sungguh tuan-tuan. Okey, tapi yang sebenarnya mereka dipandu oleh syaitan. Sebab mereka tak mengaji Quran. Siapa yang tak mengaji Quran tuan-tuan, okey, sebab hidayat tu yang dipanggil sebagai leadership skill tu. Hidayat tu mana? Hudan, panduan.
Okey, pimpinan. Kepimpinan, kemahiran kepimpinan itu dipanggil hidayah. Kalau kita tak ngaji Quran, yang akan nasihat kita tiap-tiap hari dalam kita punya day to day punya apa? Kerja, decision making proses kita adalah syaitan. Dan kita akan buat benda yang salah. Itu sebab Allah disebut ke situ, wa yahsabuna annahum, mereka rasa mereka dah buat benda yang betul lah. Mereka rasa mereka very efficient in doing their job, tapi efficient in doing the wrong things. Itu kita nak ambil tu. Itu yang kita bahaskan tuan-tuan pada muka surat 28 tu, 27 dan 28. Jadi kita sambung sikit lagi. Jadi permasalahan kita sekarang adalah tengok pada bahagian tengah tuan-tuan. Jadi orang yang apa? Yang dipanggil yang bijak tuan-tuan, yang dipandu oleh Allah, Allah akan bagi kebijaksanaan. Yang dipanggil wisdom. Itu adalah sifat Rasulullah SAW. Kalau kita tengok manusia yang terbaik adalah Rasulullah. Kenapa dia punya dua sifat? Dia punya 4 sifat yang kita belajar dulu. Sidik, amanah, fatanah. Sidik tu maknanya crystal clear vision. Itu sidik. Okey. Amanah ni kita punya mission kita. Itu amanah kita. And fatanah tu adalah wisdom. Apa tu wisdom tuan-tuan? The ability to make right decision every second in your life. Itu dia panggil wisdom. Itu yang dia panggil dalam bahasa kita sebut sebagai kebijaksanaan. Siapa orang bijak? Orang yang dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap saat dalam kehidupannya. Dan Allah ni sebut kat mana? Buka pada surah At-Tawabun. Surah yang ke-64. Surah 64 ayat yang ke-11. Sebab setiap masa kita buat decision making tuan tapi kita selalu mengharapkan decision yang kita buat tu adalah decision yang betul. So macam mana nak pastikan kita dapat decision yang betul? Okey, tuan-tuan tengok pada ayat 64, surah 64 ayat 11. Surah At-Tawabun. Allah kata ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Okey, ma asaba min musibatin. Apa ni asaba? Asaba maknanya keadaan. Tidaklah apa juga keadaan yang kena pada kamu tidak datang kecuali dengan izin Allah. Macam tengah hari ni tuan-tuan tengah hari ni tuan-tuan lapar. Tuan-tuan akan decide apa nak buat? Apa decision making tengah hari? Nak makan ke nak pergi surau? Nampak tu. Apa cakap? Dia katakan lapar kan sembahyang tak khusyuk juga. Betul Dia kata hadis Rasulullah SAW, kalau lapar kena makan dulu. Okey. Tapi yang sebenarnya tuan-tuan betul. Memang Rasulullah kata kalau kamu lapar, kamu kena makan dulu. Tapi masalahnya kita can make a plan, kita make a proper planning, betul tak Kita tahu kita katakan Zuhur, katakan nak semayang pukul 2. Ataupun 1.50 kita nak semayang kan. Jadi kita make kita punya apa? Planning. Tapi itu sebab planning kita, dia akan refer kepada kita punya vision kita. What we need to achieve. Apa yang kita nak capai gitu. Tapi hari ini kadang-kadang kita tak fikir tuan-tuan. Yang kita fikir bahawa yang penting keadaan ikut kehendak saya gitu. Salah tuan-tuan. Hari ini kalau tuan-tuan fikir keadaan nak ikut kehendak tuan-tuan tiap-tiap hari, memang tuan-tuan stres. Hari ini apa yang tuan-tuan kena fikir, macam mana saya boleh ikut kehendak Allah hari ini. Macam mana saya boleh lakukan apa yang Allah suka hari ini. So maknanya kalau tuan-tuan dapat fikir macam tu, meaning that tuan-tuan have a crystal clear vision. Dan itu yang akan jadi tuan-tuan punya point of reference nak buat decision. Kalau tuan-tuan kata saya hari ini nak bagi Allah suka dengan saya. Sebab kalau Allah suka dengan saya, Allah akan jamin kehidupan saya. So, kalau tuan-tuan nak Allah suka dengan tuan-tuan, tuan-tuan kena buat apa? Kena buat apa yang Allah suka. So, masa tengah hari apa yang Allah suka? Nampak tu. Allah kata apa? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Seorang lelaki yang tidak dilalaikan oleh pekerjaan jual beli mereka daripada ingat Allah. Allah kata apa? Pada surah apa? Fa idza qudiyatis shalah, bukan fa idza qudiyatis shalah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah.
Kalau kamu disuruh untuk mendirikan solat pada hari Jumaat, apa Allah suruh buat? Allah kata apabila idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au, bersegeralah kamu kepada mengingati Allah. Maknanya Allah tuan, dia sangat suka kepada orang yang bersegera nak ingat dia. Itu sebab kenapa Allah kata hayya 'alas salat, wahai manusia, mari mendirikan solat, mari jumpa aku. Tapi manusia buat tahu je. Bila Allah kata ya ayyuhallazina apa? Bila Allah kata hayya 'alas salat, manusia kata apa? Apa skrip dia? Hayya 'alas salat. Kadang-kadang dia terdengar azan, kadang-kadang tak dengar. Hayya 'alas salat, apa cakap? Zuhur pukul 4 aja lagi. Kan? Zuhur pukul 4 aja lagi. Orang yang clear vision tu tuan-tuan akan cakap macam tu kan? Orang yang clear vision mana? Orang yang kata bahawa saya sangat sayang kepada Allah. Hari ini saya yang penting adalah nak bagi Allah suka dengan saya. Akan cakap macam tu kan? Tak ada. Orang macam tu takkan. Orang yang clear vision tuan-tuan, dia takkan cakap macam tu. Dia akan cuba fokus kepada macam mana dia boleh berjumpa dengan Allah secepat yang mungkin. Itu orang yang dia panggil visi, orang yang punya visi yang jelas. Itu sebab visi yang jelas ni disebut dalam sifat Rasulullah sebagai siddiq. Okey, nanti besok bila masuk bahagian topik tu nanti pada bab 22 nanti saya akan cerita benda tu lebih detail lagi. Bagaimana visi ni tuan-tuan dia influence kita punya action. Okey? Okey, jadi balik pada apa yang saya sebut tadi, dia panggil al-hikmah. Maknanya al-hikmah ni mana? Wisdom. Yang disebut kepada fatana, pada sifat Rasulullah yang ketiga tu. Okey? Tapi Allah sebut tu pada surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 269, Allah kata yu'til hikmata man yasha. Kami akan bagi manusia itu hikmah kepada siapa-siapa yang kami kehendaki. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi oleh Allah al-hikmah ni, sesungguhnya dia telah diberi, dia panggil apa? Kebaikan yang sangat banyak. Apa tu hikmah tuan-tuan? The ability to make the right decision. Itu dipanggil al-hikmah. Apa tu right decision? Apabila visi dia jelas bahawa dia nak lakukan itu kerana Allah dan mengikut peraturan Allah. Itu dia panggil apa? Al-hikmah. Okey, jadi kita terus baca pada muka surat 28 tu. Permasalahan kita sekarang, kita cuma mampu merasa bangga. Ini tuan, bangga dengan kecermangan cendekiawan kita yang terdahulu. Tapi semua itu telah menjadi sejarah. Okey, sebab ni nak jawab persoalan yang dulu yang saya sebut, kenapa saya nak anak saya menghafal Quran. Dan kita sebut pada muka surat 28 tu bahagian atas bahawa sejarah dia panggil apa, kecermangan cendekiawan kita ni, dia bermula dengan menghafal Al-Quran. Nampak tak? Kalau kita tengok pun Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, dia punya sunnah dia yang mula-mula sekali adalah menghafal Quran. Dan Rasulullah SAW sendiri pun adalah orang yang menghafal Al-Quran. Jadi itu dia punya sunnah dia. Kita nak ikut sunnah Rasulullah tuan-tuan, pilih sunnah yang terbaik dulu. Sunnah dia yang terbaik adalah hafal Quran. Sebab Quran tuan-tuan, dia yang nak guide kita tu. Itu sebab kalau kita tengok kita punya ulama-ulama kita yang cemerlang dahulu tuan-tuan, tengok dia menghafal Quran, lepas tu dia memahami apa yang ada Al-Quran, sebab dia adalah leadership skill. Dan dengan dia punya dia panggil leadership skill tu, dia mampu mentadbir dunia ni sebaik yang mungkin. Sebab Allah guide dia. Nampak tu? Sebagai khalifah untuk mentadbir muka bumi ni, untuk manage muka bumi ni sebaik yang mungkin, sebab dia guided by yang maha bijaksana. Tapi hari ini kita hanya boleh cerita sahaja mengenai kecermelangan dan kehebatan ulama-ulama kita. Kita boleh cerita pada orang kafir, kita boleh cerita kepada orang-orang yang bukan Islam. Orang-orang Islam dahulu sangat hebat. Cerita macam mana orang Islam boleh menang dalam peperangan Salib, orang Islam boleh menang dalam peperangan Badar. Tapi orang kafir, orang bukan Islam cakap apa? So what? Apa mana so what? Dah jadi history dah. You boleh cerita saja. Macam baru ni saya tengok dalam majalah 3 tu, dia cerita macam mana kehebatan orang Islam berperang dalam peperangan Salib. Dia pergi ke mana masa tu? Bukan majalah 3, Salam UK. Saya tengok dia cerita dia pergi ke England, dekat satu museum tu, dia tunjukkan pedang-pedang yang digunakan oleh pahlawan-pahlawan tentera Islam dahulu. Macam mana mereka mencipta, dia panggil apa? Meriam tu. Yang orang Eropah masa dulu tak tahu nak buat macam mana. Dan orang Eropah terpaksa belajar daripada orang Islam. Mana datang kebolehan nak cipta meriam tu? Mana?
yang boleh tembak tembok tu sampai pecah. Mana datang kebolehan tu? Diceritakan ada satu meriam tu boleh tembak 10 km pergi. Okey? Kehebatan orang Islam. Mana datang idea tu? Datang daripada Allah. Nampak tak? Yang ketika itu Eropah adalah dalam zaman kegelapan. Okey? Ada dia. Jadi hari ini kita bangga dengan mereka. Sampai orang putih pun ambil letak cerita-cerita ni di museum-museum mereka, betul tak Tapi kita orang Islam boleh bangga. Tapi what we do? Untuk ulang balik kecemerlangan tersebut. Untuk lahir balik orang seperti apa? Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Ahmad Fatih. Kita banyak cerita benda tu kan. Siapa lagi? Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Ustaz Syafi'i ada tak? Imam Syafi'i tak ada. Nampak tak? Tak ada tuan-tuan. Until and unless sehingga kita balik-balik sungguh-sungguh pegang mukjizat tuan-tuan, we will never get that. Repeat that history. Kita takkan dapat repeat balik that history. Itu sepatutnya kita nak kena ambil pelajaran. Bukan setakat kita cerita sahaja kehebatan orang Islam, kita kena ulang balik dia punya history itu. Jadi kalau kita tengok, kita tahu apa? Adakah kita hanya mahu bercerita tentang sejarah dan berangan-angan dengan sejarah tanpa mengambil inisiatif mengkaji serta mengikuti semula perjalanan mereka? Kita tahu mereka hafal Quran, tapi kita tidak menghafalnya. Nampak? Kita kata kita nak bawa orang Islam jadi manusia yang terbaik. Dan pernah ditunjukkan suatu ketika dulu orang Islam adalah jadi pemimpin, tuan-tuan, ikutan. Tapi mereka kebanyakan yang hafal Quran, tapi kita tak nak hafal. Macam mana kita nak repeat the history? Okey? Jadi kita tahu mereka hafal Quran, tapi kita tak menghafal. Kita tahu mereka mengkaji Al-Quran dan beramal dengan, tapi kita sibuk dengan ilmu teknikal kita. Okey? Saya sebut itu. Jangan salah faham, saya tidak mengatakan ilmu teknikal tidak penting sama sekali. Tetapi hendaklah kita sedari bahawa ilmu teknikal sentiasa berubah, manakala idea dan kreativiti sentiasa berkembang. Adakah kita lupa daripada mana datangnya semua idea dan kecemerlangan ini? Pastinya datang daripada Allah, tuan-tuan. Sebagaimana Allah sebut tu pada surah Hud. Pada surah Hud ayat 88, Allah kata apa? Wa ma taufiqi illa billah. Tidaklah idea dan kreativiti itu kesemuanya datang daripada Allah, tuan-tuan. Dulu macam saya pernah ceritakan, telefon, tuan-tuan. Dulu telefon pakai tali kan. Masa tu orang cakap apa? Kalau telefon ni tak ada tali kan bagus. Betul Lepas tu orang cipta telefon tanpa tali. Besar mana? Lebih besar daripada buku ni, Quran ni. Saya tengok dulu masa tu zaman saya 20-an lah. Orang bawa telefon tu, atur tu kan satu kotak. Wah, kami bangga lagi bawa. Macam kotak bateri tu. Okey? Bangga. Orang cakap apa? Kalau telefon boleh kecil, Allah bagi idea pada manusia. Nampak tu. Sekarang ni apa pula kita fikir? Boleh kita pergi haji hari ni dalam masa 5 minit tu? Boleh? Yang macam orang cerita dalam saintifik punya apa? Star Trek dan sebagainya dulu kan? Boleh kalau Allah nak bagi. Kalau Allah boleh bawa Rasulullah SAW naik ke langit dalam satu malam, betul tak? Perjalanan naik ke langit tu berapa juta punya apa? Nampak? Kenapa Allah tak boleh bagi kita idea nak pergi ke Mekah dalam masa 5 minit? Tapi itu bukan tujuan Allah nak jadikan manusia kat muka bumi ni. Nak cipta semua, dia panggil gadget atau perkara-perkara yang luar biasa. Yang penting Allah nak manusia kat muka bumi ni buat apa? Taat kepada Allah. Nampak? Kejayaan kita bukan bumi, di muka bumi, tuan-tuan. Bukan setakat kita boleh mencipta peralatan-peralatan yang luar biasa, tuan-tuan. Bukan tu Itu bukan dia punya objektif duduk kat dunia ni. Objektif duduk kat dunia ni adalah untuk taat kepada Allah. Tapi nak taat pada Allah tu, tuan-tuan, not as easy as that. Sebab apa? Kita bila masuk kat dunia, Allah dah jelaskan visi kita. Apa visi kita? Allah kata, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Kalau aku letak kamu kat dunia ni besok, kamu akan ngaku aku ni Tuhan kamu. Mana kamu akan taat kepada aku. Semua roh kita, tuan-tuan, dah mengaku benda tu masa di alam roh dulu. Itu disebut pada surah Al-A'raf. Tapi bila Allah letak manusia kat dunia, Allah kata, aku akan test kamu punya pengakuan, ikrar kamu tu betul ke tidak. Nampak? Tu Allah sebut pada surah apa? Tuan-tuan tengok pada surah Al-Ankabut. Okey? Surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, ayat yang kedua.
Tengok ayat yang kedua surah 29. Kada Allah sebut pada ayat yang kedua tu, Allah kata ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka dengan mudah kami akan biarkan mereka mengatakan kami telah beriman. Beriman maknanya kami sayang kepada Allah, kami berazam nak taat kepada Allah. Wa hum la yuftanun, tapi mereka tidak diuji oleh Allah. Allah kata walaqad fatanna allazina min qablihim, sungguhnya kami telah uji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Daripada situlah Allah akan kenal fala ya'lamannallahu allazina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Daripada situ kita akan kenal siapa itu permata, siapa itu kaca. Siapa itu yang benar-benar dengan pengakuan mereka, siapa yang berbohong. Hari ini banyak orang buat pengakuan apa? Apa pengakuan dia? Saya seorang Islam tu. Saya seorang Islam. Ulang balik tuan Dulu saya pernah sebut. Apa makna Islam? Itu sebab kita kena faham benda tu. By heart Perkataan Islam atau perkataan salimah. Selamat yang atau ambil perkataan root word yang keempat adalah aslamah. To surrender, menyerah diri, mengabdikan diri. Apa makna menyerah diri, mengabdikan diri? Apa makna mengabdikan diri? Berazam untuk melakukan setiap etik kehidupan ikut peraturan Allah SWT, peraturan Tuhan kita. Mana kalau saya kata saya seorang Islam, mana saya nak cakap apa? Saya berazam nak ikut peraturan kamu ya Allah. Itu makna aslamah. Dan Allah suruh zahirkan benda tu, perkataan saya seorang Islam tu dalam 5 rukun Islam. Okey, yang pertama apa? 5 rukun Islam. Yang pertama apa? Kita sebut selalu apa? Mengucap 2 kalimah. Itu masalah tu. Okey. Siapa kata mengucap 2 kalimah syahadat? Bila kita kata mengucap 2 kalimah syahadat, bahawa rukun Islam yang pertama adalah ucapan kalimah syahadat yang bunyi dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Betul? Itu sebab tak ada kesan pada manusia. Sebab apa? Sebab kita kata rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimah syahadat. Betul ke? Tak betul. Rukun Islam yang pertama adalah apa? Syahadah. Bukan mengucap. Syahadah. Apa makna syahadah? Syahadah tu pengsaksian. Syahadah tu adalah ikrar, tuan-tuan. Apa tu ikrar? Kita punya strong determination. Kita kata asyhadu an la ilaha illallah. Apa makna asyhadu an la ilaha illallah? Saya berazam ya Allah nak taat kepada kamu. Bila kata la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, makna tiada pengabdian, maknanya saya berazam nak taat kepada kamu. Itu maknanya asyhadu an la ilaha illallah. Bukan setakat ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nampak? Itu sebab hari ini kita sebut mengucap, jadi orang faham bahawa Islam ni ucap saja. Itu sebab dia tak ada weight, tuan-tuan, tak ada kesan dalam kita punya apa? Pada diri kita. Itu sebab kalau kita kata Islam tadi sebagai to surrender, mengabdikan diri pada Allah. Mana Islam tu maknanya? Islam tu makna mengikut peraturan Allah. Mana Islam tu sendiri maknanya adalah Al-Quran. Makna Islam tu adalah Al-Quran. Sebab nak ikut peraturan Allah. So kita nak apa? Nak zahirkan kita punya pengakuan Islam kita tu, yang nak apa dia panggil apa? Mematuhi peraturan Allah tu dengan syahadah tadi. Yang pertama adalah syahadah. Saya berazam ya Allah nak taat kepada kamu. Yang itu adalah rukun yang pertama yang menyokong Islam tadi. Makna penyerahan diri tadi, pengabdian diri. Tapi hari ini tuan-tuan, bila kita kata kita seorang Islam, okey, kita kata kita seorang Islam, tapi kita tak nak belajar Al-Quran sungguh-sungguh, maknanya apa? Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya kita bohong kepada Allah, betul tak? Okey, orang kafir tuan-tuan, orang Cina ataupun orang India dan sebagainya, mereka buat pengakuan tak? Mereka buat pengakuan tak mereka nak ikut peraturan Allah? Mereka tak buat, tuan-tuan. Mereka tolak benda tu. Orang Islam, mereka kata mereka tak taat. Okey? Mereka kata mereka nak taat, tapi mereka tak taat. Apa bezanya? Apa bezanya, tuan-tuan? Itu Allah sebut pada surah apa? Buka pada surah An-Nisa.
Tuan-tuan tengok jawapan duduk pada surah An-Nisa. Ayat 145. Apa hukum tuan-tuan orang yang bercakap dia tak buat? Orang yang tak nak buat kita panggil orang yang ingkar, betul tak? Orang yang tak nak buat kita panggil orang yang ingkar. Dalam bahasa Arab kita panggil dia kafarah. Okey? Orang yang bercakap dia nak buat tapi dia tak nak buat, kita panggil apa? Dia mewarisi sifat-sifat, salah satu daripada sifat munafik. Sifat munafik ni apabila mereka bercakap mereka dan Allah sebut tuan-tuan, itu yang kita minta Allah SWT, jangan letak sifat ni pada diri kita tuan-tuan. Okey, sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah sebut tu pada ayat 145 tu, Allah kata apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasir. Sungguhnya orang-orang munafik ni besok dia duduk pada neraka yang paling bawah. Itu sebab orang kafir pun terperanjat tuan-tuan. Kafir. Dulu kan kamu dekat apa? Dekat dunia ni dulu kamu ngaku diri kamu apa? Kenapa kamu duduk bawah daripada aku? Nampak? Yang ni. Ini tuan-tuan, kita bukan nak tengok siapa-siapa. Kita baca ayat ni, tengok diri kita. Jangan tengok orang lain. Supaya benda ni jangan ada pada diri kita tuan-tuan. So hari ni kita mengaku diri kita Islam. Okey, tetapi kita tidak apa? Bersungguh-sungguh mengaji Quran. Saya bimbang tuan-tuan, takut Allah letak kita nanti jadi orang munafik. Itu yang kita bimbang. Itu yang kita kena minta ampun pada Allah banyak-banyak dan pandu kita pada jalan yang betul. Apa tu jalan yang betul? Bersungguh-sungguh nak mengaji Al-Quran. Kita takut hari-hari kita cakap dalam sembahyang asyhadu an la ilaha illallah. Hari-hari kita cakap dalam sembahyang iyyaka na'budu. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, benda tu tidak datang daripada hati kita. Apabila dia tidak datang daripada hati kita, sebagaimana Allah sebut dalam Quran, yaqulu nabi arsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka cakap dengan lidah mereka tidak apa yang ada dalam hati mereka. Mereka cakap tak serupa bikin. Orang yang tak cakap tak serupa bikin ni Allah sangat murka pada mereka tuan-tuan. Okey, serupalah dengan perangai orang Yahudi. Mereka ahlul kitab tuan-tuan, orang yang mahir dengan kitab. Tapi mereka tak nak ikut apa yang mereka belajar. Apa yang mereka Mereka mahir tu. Okay, jadi balik pada kat sini tuan-tuan. Jadi kenapa saya nak sebut tuan-tuan, dia panggil ilmu, dia panggil integriti ni ataupun leadership ni sangat penting tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ilmu ni lah yang merapatkan manusia dengan Allah. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan, kita tahu bahawa idea dan kreativiti itu datang daripada Allah. Okey, sebenarnya tuan-tuan, kalau kita tengok pada muka surat 29 tu, saya tulis lagi. Sebenarnya kekuatan orang Islam dia bukan duduk pada ilmu teknikal. Kan kita dah cerita hari tu, even Harvard Business School kata pun ilmu integrity ni contribute 80% of the success. Okey? Dan dalam Quran Allah kata 100%. Itu sebab kita nak ambil apa? Ambil dia panggil apa? Iktibar kat sini sebenarnya kekuatan orang Islam bukan terletak pada ilmu teknikal. Tapi hari ini tuan-tuan, hampir 80% of our resources kita spend towards developing technical skill, yang hanya contribute 20% of kita punya effectiveness. Okey? Jadi Allah kata sebenarnya kekuatan Islam bukan terletak pada ilmu teknikal, persenjataan yang canggih, teknologi, harta atau bilangan yang ramai dan sebagainya. Tapi kekuatan orang Islam sebenarnya terletak pada keyakinan mereka kepada Allah. Okey? Sejarah menunjukkan bagaimana Allah membantu umat Islam dalam banyak peperangan yang ketika itu umat Islam secara rahiliahnya kelihatan apa? Kelihatan lemah. Tuan-tuan tengok pertama sekali pada surah Al-Baqarah. Sebab hari ini tuan-tuan kita buat analisa, kita kata kita hari ini kalau nak jadi umat yang kuat, kita ekonomi kita kena kuat. Okey, kita punya technical skill kena kuat. Salah tuan-tuan. Tapi bila saya cakap macam tu, kalau saya kata ekonomi tu tak perlu, tidak. Okey, tapi hari ini kita bersungguh-sungguh develop ekonomi kita, sungguh-sungguh develop kita punya technical skill kita, yang kita tak develop kita attitude skill kita. Sebab saya dah beritahu tuan-tuan, bila kita develop technical skill ni train orang jadi apa? Jadi workers tuan-tuan. Technical skill train orang jadi workers. Workers ni apa tuan-tuan? Workers ni humble. Attitude skill tuan-tuan, integrity skill, dia train orang jadi apa? Leaders. Itu sebab kenapa Allah suruh kita bagi perhatian pada dia panggil apa? Leadership skill dahulu, integrity skill ni. Sebab itu yang penting. Sebab apa? Sebab kita nak dibantu oleh yang maha kuat no. Nampak tak? Okey. Jadi itu sebab Allah sebut kalau berapa ramai orang yang zaman dahulu tuan-tuan yang
dia panggil taat kepada Allah SWT, Allah bantu mereka dalam banyak peperangan. Walaupun ketika mereka itu secara teknikal mereka adalah tidak berupaya. Sebab Allah tengok kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa ramai daripada kaum yang bilangannya sedikit zaman dahulu, sebab mereka taat kepada Allah, mereka dapat mengalahkan kaum yang apa? Yang bilangannya lebih ramai dengan izin Allah SWT. Kita ambil sikit tuan-tuan. Saya ada lagi lebih kurang 3 minit ni. Ambil satu contoh. Tuan-tuan buka pada muka surat 30. Okey, ambil contoh dalam peperangan Badar. Kita dah tahu cerita ni lama dah tuan-tuan. Daripada kita sekolah dah. Peperangan Badar. Tuan-tuan tahu sejarah peperangan Badar duduk pada surah apa? Kalau tuan-tuan nak tahu sejarah peperangan Badar ni, buka pada surah Al-Anfal ayat yang ke berapa tu? Surah Al-Anfal surah yang ke-8. Ini punca dia panggil tercetusnya peperangan Badar. Okey. Pada surah Al-Anfal ayat yang ke-7. Itu sejarah bermulanya peperangan Badar. Kalau kita tengok dulu bahawa mula-mula sekali Rasulullah SAW ajak para sahabat untuk tahan kafilah Abu Sufyan yang balik daripada Syam. Sebab untuk ambil balik harta-harta mereka yang telah dirampas waktu di Mekah. Itu dia punya punca berlakunya peperangan Badar. Okey, jadi Rasulullah ajak para sahabat keluar untuk tahan kafilah tersebut. Tapi bila Abu Sufyan tahu berita tersebut, dia hantar dia punya utusan dia ke Mekah untuk minta bantuan, dan orang Mekah hantar 1000 tentera yang lengkap bersenjata untuk bantu mereka. Ini Allah sebut pada surah ayat 7 tu. Allah kata wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra zati syauqati taqulakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Apa Allah kata? Ketika Allah menjanjikan kamu dengan salah satu daripada 2 pasukan yang kamu kena hadapi. Apa satu pasukan? Yang pertama kafilah Abu Sufyan, yang kedua tentera yang lengkap bersenjata. Dan kamu Allah kata berkeinginan seolah-olah berkeinginan bahawa yang kamu nak hadapi adalah kafilah Abu Sufyan tu. Kenapa kamu nak hadapi kafilah Abu Sufyan? Sebab kafilah Abu Sufyan tak ada senjata. Senang nak handle tu tak Tapi Allah kata tak boleh. Okey, kamu sekarang ni redirect daripada apa? Sepatutnya pergi hadapi kafilah Abu Sufyan, kena hadapi tentera. Macam kalau kita macam tu. Kita mula-mula katakan nak hadapi kafilah Abu Sufyan. Kita tahu kafilah tu tidak bawa banyak sangat senjata. So kita punya preparation adalah setakat mana yang kita mampu. Sekarang ni kena redirect tuan-tuan. Daripada nak hadapi kafilah tu yang kurang bersenjata, nak kena hadapi tentera yang penuh lengkap bersenjata. Agaknya apa skrip kita? Apa cakap? Cuba tuan-tuan kalau kita buat satu planning, sekali kena change that planning. Dan you tak prepare. Macam? Baca skrip you. Wah, habis macam ni betul tak nampak tak? Itu skrip kita very important. Okey? Tapi tuan-tuan, orang Islam tuan-tuan, okey? Bila walaupun memang tuan-tuan sedikit sebanyak yang suka nak hadapi kafilah tu, tapi bila Allah redirect tuan-tuan, mereka terima sahaja arahan Allah. Nampak tak? Okey, walaupun dari segi fizikal mereka tidak tidak bersedia, tapi sebab itu arahan Allah. Yang penting hari ini bukan bersedia tak bersedia, yang penting apa? Taat kepada arahan Allah. Itu yang penting. Itu sebab Allah gambarkan benda ni pada surah Ali Imran, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok pada surah Ali Imran ayat 123. Surah Ali Imran ayat 123 dan 124. Itu sebab benda ni tuan-tuan, semua dalam